TV KPM. Didik TV KPM. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Mana kawan-kawan yang lain ni? Macam tak ada orang je. Sekejap lah, nak telefon lah. Hello? Kenapa letak? Okey, nak telefon Syazah lah. Syazah? Letak juga. Kenapa semua orang tak jawab telefon ni? Hari ni kan birthday saya. Sampai hati semua orang. Sampai hati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mira. Terima kasih. Happy birthday to you. Oh, terima kasih semua. Tadi kenapa sedih-sedih? Cikgu ada hadiah untuk Mira. Selamat hari lahir, Mira. Terima kasih, Cikgu. Okey, cikgu ada surprise lagi untuk Mira. Surprise? Cikgu ada surprise. Tapi sebelum tu cikgu nak Mira tutup mata. Tutup mata? Okey. Nak tak? Nak, cikgu. Nak, cikgu. Okey, tutup mata. Okey. Janji jangan buka. Baik, cikgu. Okay, ikut arahan cikgu. Okey. Dengar betul-betul. Kalau tak nak bagi hadiah lagi. Okey, cikgu. Okey. Sekarang ni cikgu tak boleh pegang Mira. Mira dengar betul-betul. Baiklah. Okey. Jalan pusing badan ke kanan. Pusing badan ke kanan, cikgu. Okey. Gerak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Tambah lagi. 1, 2. Ke kanan sikit. Kanan sikit. 2 langkah ke depan. 1, 2. Mira buka ya. Mira buka mata. Okey, 1, 2, 3. Buka mata. Yeah. Wow. Okey, Mira pergi situ. Bestnya. Selamat hari lahir. Terima kasih, cikgu. Okey, cikgu ada belikan kek untuk Mira. Kek 2 kek. Mira suka durian kan? Saya suka, cikgu. Jadi cikgu beli kek durian. Bestnya. Terima kasih semua. Terima kasih kawan-kawan datang. Terima kasih. Cakap terima kasih kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Jangan sedih-sedih lagi. Apa khabar? Salam sejahtera, salam pendidikan. Seperti biasa anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Jangan risau, hari ini bukan birthday saya. Itu tadi hanyalah lakonan semata-mata. Hari ini kita nak belajar subjek pendidikan seni visual untuk murid-murid tahap 1 di mana kita nak belajar tentang gosok. Ya, iaitu gosokkan dan bersama-sama dengan Mira, Cikgu Siti. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Mira sihat? Oh, sihat, Cikgu. Dapat kek durian tadi. Ya, mesti Mira seronok kan? Seronok. Okey, meriah kita punya set hari ini dengan tema hari lahir. Baik, Cikgu sihat, Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Kita perlu jaga kesihatan sekarang ni. Bila Cikgu sentuh kita kena jaga kesihatan tu, jadi antara salah satu langkahnya ialah kita kena jaga dan juga kena patuh kepada SOP. Betul, Mira. Jadi di sini Mira ingin persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu, silakan. Dan juga Mira. Okey, dan sedikit juga pesanan kepada semua untuk sentiasa kekal di rumah, jangan keluar jika tak perlu. Walaupun sekarang kita dah ada orang kata sedikit kelonggaran lah, kita dah boleh merentas daerah, tapi tetap juga harus patuh kepada syarat-syarat yang telah diberikan. Kelonggaran tu diberikan kepada penerima vaksin. Betul tu, Cikgu. Jadi kita kena ramai-ramai suntik vaksin. Ingat tu. Okey, Cikgu. Saya nak tanya Cikgu, apa kaitan gimmick birthday tadi dengan subjek kita ataupun dengan mata pelajaran kita hari ini, iaitu pendidikan seni visual, Cikgu? Pada Mira dan murid-murid di rumah. Okey, tajuk kita hari ini ialah gosokan. Tapi kenapa hari lahir? Betul. Kerana kita akan menghasilkan gosokan pada
image yang bertemakan hari lahir. Seperti kek hari lahir, topi hari lahir, balon dan sebagainya. Wah, bestnya. Dan yang lagi best cikgu, tadi kan Cikgu Siti pun datang baru masuk bagi Mira hadiah. Yelah, nak bagi Mira seronok. Walaupun kita nak seronokkan orang, tak semestinya kita perlu bagi barang yang mahal. Walaupun harganya murah, asalkan kita dapat mengukir senyuman kepada orang yang berada di sekeliling kita. Betul tu cikgu. Satu pesanan yang sangat mendalam cikgu ya. Betul. Okey cikgu, Mira rasakan cikgu, Mira macam nak buka je hadiah tu, macam tak sabar nak buka kembali macam mana hadiah. Mira tahu cikgu nak bagi hadiah? Saya tahu cikgu. Alah, tak surprise lah macam ni. Tak apa, cikgu. Cikgu baru sorok hadiah tu macam tak bagi nampak saya macam letak pokok atas tu. Rupanya Mira dah tahu. Mira dapat rasakan cikgu. Tapi cikgu jangan risau, tetap surprise. Sebab Mira tak tahu dalam tu ada apa. Agak-agak kan apa yang Cikgu Siti bagi dekat Mira ya. Cikgu bagi hadiah yang kena mengena dengan tajuk kita hari ni. Tapi cikgu nak pesan kat Mira, walaupun hadiah kat dalam tu tak mahal, macam mana? Cikgu, bukan nilai yang menjadi ukurannya. Alhamdulillah, lega. Selamat duit cikgu. Sebab hadiah tu datang daripada seorang insan yang bergelar guru. Lagi Alhamdulillah, tinggi nilainya terima cikgu. kasih. Jom kita buka. Kita buka sekarang ke cikgu? Buka sekarang. Okey, buka sekarang. Okey, cikgu baru nak sorok tadi dekat pokok. Saya dah nampak. Okey cikgu. Mira buka. Okey. Cikgu tolong buka Okey, tarang. Okey. Cuba buka. Ada apa dalam tu? Kenapa cikgu bagi saya selipar? Selipar kan penting nak ambil wuduk. Kalau tak ada macam mana? Tak ada selipar. Betul, tapi kan cikgu sebelah aja cikgu bagi. Kita berhenti berehat dululah cikgu. Alah, okey boleh. Sebab saya tengok dalam ni macam ada lagi yang lain ni. Kita berhenti berehat dulu. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Selipar buat ke cikgu selipar ni dengan saya? Tak apa, satu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Tadi saya dah buka ada satu hadiah yang Cikgu Siti beri pada saya. Sebenarnya dalam kotak tu cikgu saya tengok ada banyak lagi hadiah-hadiah lain tu. Betul. Jadi cikgu nak Mira buka dan tunjuk dekat kawan-kawan Mira dapat apa. Saya ambil okey. Tadi selipar. Tadi saya dah dapat selipar. Okey, selipar. Yang kedua, apa tu? Ini macam lapik meja cikgu. Pelapik meja, betul. Betul cikgu pelapik meja. Okey, pelapik meja. Pelapik meja. Ada selipar, ada sebelah je. Wah, okey. Unik-unik hadiah Cikgu Siti bagi. Ada sendok nasi. Betul. Senang nak masak. Okey, kalau ada sendok nasi tu mesti kita nak letak atas pinggan. Boleh makan. Nanti boleh makan kek. Wow, okey. Ada dapat sendok nasi dan juga pinggan daripada Cikgu Siti. Saya letak dulu ya. Ada lagi. Banyak ni cikgu. Ada lagi. Apa tu? Ini macam penutup bekas ni cikgu. Penutup bekas. Okey. Dapat juga. Tapi Mira tahu kenapa cikgu bagi hadiah kat Mira macam ni hari ni? Tak pernah lagi orang bagi hadiah macam ni kan? Betul cikgu. Bukan saja unik, banyak pula tu. Betul. Okey, ada lagi ke? Yang terakhir, sikat rambut. Okey. Cikgu, kenapa cikgu bagi semua hadiah-hadiah ni kat saya? Apa makna di sebalik semua hadiah ni cikgu? Bukan saja-saja bagi Mira. Sebenarnya ada kaitan dengan topik kita hari ni, iaitu tajuk gosokan. Mira tahu tak apa maksud gosokan? Gosokan tu mungkin kita macam gosok baju. Betul? Dia betul dah. Tapi untuk bahas konsep pernikahan seni, gosokan ialah memindahkan reka bentuk atau corak dari permukaan lain ke suatu permukaan yang dikehendaki dengan cara menggosok. Cikgu cakap panjangnya. Apalah cikgu cakap ni. Jadi cikgu nak bagi faham dengan lebih mudah. Okey. Tadi Mira dapat selipar. Betul. Ni permukaan. Cikgu kata kita pun pindahkan corak atau reka bentuk. Nampak dekat selipar ni?
ada corak kan, biji kan. Jadi kita nak pindahkan corak ni pada permukaan lain. Jadi kita ambil kertas, kita letak atas Selipar. Kita ambil warna, gosok. Wah, macam tu. Itu yang dimasukkan dengan teknik gosokan. Ya, betul. Kita pindahkan corak yang ada pada selipar pada permukaan kertas. Okey Mira, kalau kita tengok dekat selipar ada, cuba Mira pegang pinggan. Saya pegang pinggan. Okey, kita berterbalikkan pinggan. Cikgu pegang kasut. Okey, bahasa seni yang cikgu nak tekankan hari ini, kita tekankan satu je supaya murid dekat rumah faham. Okey, cuba Mira sentuh bahagian corak-corak tu. Baik. Dia terasa timbul dan juga kasar, cikgu. Rasa timbul, rasa kasar. Cikgu pun bila sentuh selipar ni rasa kasar. Okey, kita panggil kat sini ialah jalinan. Jalinan. Bila kita sentuh, okey, rasa, okey, maksudnya jalinan tampak. Jalinan tampak. Salah, maaf. Jalinan sentuh. Jalinan sentuh. Sebab kita sentuh bila kita sentuh, kita rasa jalinan sentuh. Ada dua, jalinan sentuh dan jalinan tampak. Kejap lagi kita belajar macam mana jalinan tampak. Okey, sekarang kita belajar jalinan sentuh dulu. Okey, macam dekat sini pun sama. Sikat ni kan kita rasa kan. Okey, kat senduk ni pun sama. Ada corak biji-biji kat sini. Kalau kita sentuh pun kita akan rasa. Okey, seterusnya Mira, kita nak buat aktiviti penerokaan. Okey, cikgu ada bagi. Cuba Mira angkat. Satu kertas yang cikgu buat petak ni. Ini adalah aktiviti yang cikgu selalu buat sama ada dalam kelas ataupun sekarang ni PDPR, di mana murid menghasilkan penerokaan sendiri, penerokaan media dan alat. Okey, sebab kalau kita terus buat karya, belum tentu dapat hasilkan yang terbaik sebab kita tak kaji lagi bahan mana yang terbaik, media mana yang terbaik. Okey, jadi langkah pertama, okey, cikgu nak Mira guna pensel warna. Saya boleh pilih warna, cikgu? Boleh. Sila. Kasih cikgu, saya nak pilih warna merah lah, cikgu. Warna merah ke? Sebab salah satu warna di dalam jalur gemilang kita. Warna cikgu lupa lah. Selain daripada sambutan hari lahir, kita juga ada sambutan hari kemerdekaan pada bulan Ogos. Betul, cikgu. Okey Mira, cikgu akan guna pen penanda. Mira akan guna warna. Okey, Mira ambil pinggan. Cikgu ambil selipar. Okey. Cara tadi ialah kita ambil alat. Okey, letak kertas yang petak pertama atas jalinan tampak, jalinan sentuh tadi. Okey, letak. Okey, letak. Saya letak macam ni, cikgu. Lepas tu kita ambil lah kita punya warna. Macam Mira guna pensel warna, cikgu guna pen penanda. Okey, warnakan. Warna. Wah, cikgu. Saya nampak kan ada bentuk lah, cikgu. Corak. Ada corak. Okey, dah Mira. Cuba kita tunjuk kat kawan-kawan kita dekat rumah. Okey, Mira guna pensel warna. Cikgu guna pen penanda. Cuba tengok kesan dia. Yang mana menghasilkan kesan yang lebih jelas? Mira punya ke cikgu? Kalau saya tengok macam ni, cikgu, saya punya lebih jelas, cikgu. Betul. Mira punya lebih jelas. Jadi, semasa kita buat penerokaan ni, kita dapat tahu yang mana yang lebih berkualiti. Betul? Okey, kalau macam tu kita teruskan. Tadi cikgu guna selipar. Mira guna pinggan. Sekarang kita tukar. Mira guna senduk nasi. Okey. Cikgu guna alas meja. Okey. Mira nak tukar warna lain Boleh, cikgu. Saya masih menggunakan pensel warna, cikgu. Okey. Cikgu nak guna crayon pula lah. Okey. Allah, bersepah. Warna. Okey, cikgu guna crayon. Saya ambil warna biru. Cikgu ambil ni hijau. Okey. Kita nak tengok kita macam buat sama-sama. Okey. Macam tadi, letak kat bawah, kertas letak dekat atas. Okey, lepas tu kita gosok. Saya gosok kan. Jangan tak gosok. Gosok. Okey, dah. Siap, cikgu. Sebab kita nak tengok je kesan ni masa kita buat penerokaan kan. Okey, cuba tengok. Kita tunjuk kat kawan-kawan kita dekat rumah. Cikgu menggunakan crayon, Mira menggunakan pensel warna. Jadi, kita boleh membuat keputusan sendiri media mana yang kita nak gunakan. Jadi, okey, cikgu nak cuba guna pensel warna. Okey, Mira tengok Kalau cikgu guna pensel warna, cikgu guna pelapik meja juga dan pensel warna. Okey, pelapik ni ada macam bunga-bunga, ada petak-petak ni kan. Okey, cuba tengok apa yang cikgu akan dapat kalau guna
Wah, cantiknya. Nampak cikgu dapat pindahkan Image. corak yang ada pada permukaan pelapis meja kepada kertas. Nampak tak kesan pensel warna kita dapat lihat lebih jelas. Baik. Bukannya maksudnya kita kata tak boleh guna pen penanda, tak boleh guna crayon, tapi kita boleh buat keputusan yang mana yang kita nak Mahukan untuk lah. menghasilkan karya. Baik, kalau antara tiga ni saya perhatikan cikgu, medium ataupun media yang paling cantik hasilnya ialah menggunakan pensel warna. Betul cikgu? Pensel warna sebab kita nampak jalinan yang terhasil tu lebih jelas dan menarik. Okey, tadi kan cikgu ada ajar Mira jalinan sentuh. Sebab Mira sentuh. Betul. Sekarang cuba Mira angkat. Saya angkat. Okey, angkat senduk nasi juga. Angkat senduk nasi. Kalau tadi Mira sentuh senduk nasi, ada rasa kasar kan? Betul. Cuba sekarang Mira sentuh gosokkan periuk nasi tadi. Okey, saya sentuh di kertas Dia sentuh di kertas. Okey, Guna tangan. Saya sentuh di sini. Ada rasa ke kasar-kasar tu? Tak ada pun cikgu. Tak ada. Jadi tu jalinan tampak ke sentuh? Kalau macam ni ialah jalinan tampak. Tampak mata, nampak. Ya, betul. Betul. Pandai sebab kita sebut tampak, sebenarnya nampak. Jadi kita dalam bahasa seni kata-kata jalinan tampak. Tapi kalau jalinan sentuh kita boleh rasa. Baik. Jadi dah faham Faham, kita cikgu. tekankan hari ini jalinan tampak dan jalinan Sentuh. sentuh. Itulah untuk memudahkan murid-murid memahami dengan lebih jelas cikgu kan. betul. Tapi kan cikgu, tadi saya menggunakan permukaan semua barang yang cikgu bagi ataupun hadiah yang cikgu beri pada saya ni, permukaannya kasar cikgu. Betul. Boleh ke kalau Mira nak guna permukaan yang licin macam saya nak guna sudu besi lah cikgu? Sudu besi. Okey, kalau kita tengok sudu besi yang kita guna kat rumah tu kan, kalau kita pegang atau masa kita cuci pinggan tu kan, rasa licin je. Kalau kita lakukan aktiviti menggosok, jalinan tak akan terhasil. Melainkan kita guna pemegang sudu. Pemegang sudu tu ada kadang-kadang ada corak dia. Betul. Kan? Ada jalinan dia. Jadi boleh menghasilkan gosokan. Wah. Contohnya macam dekat warna ni kan. Permukaan ni licin je. Nak tengok cikgu lakukan. Tengok cikgu buat gosokan Okey. Okey, tengok cikgu buat gosokan. Okey, dekat permukaan warna ni sangat licin. Jadi cikgu gosok Boleh cikgu? Cikgu gosok. Alah. Mana ada apa-apa. Tak ada apa-apa pun cikgu. Tak ada apa-apa. Jadi konsep gosokan ni ialah kita perlu cari permukaan yang berjalinan. Okey? Okey, faham. Itulah bahasa mudahnya Ya, cari betul. permukaan yang kita rasa ada jalinan cikgu. Ya, betul. Mira, cuba tengok kat sini. Cikgu ada sediakan karya yang murid cikgu telah hasilkan yang bertemakan hari jadi. Ya, ada cupcake. Suka makan. Ini bukan cupcake. Bukan cupcake lah, itu aiskrim. Tengok. Kat sini ada jalinan yang sama dengan pelapis meja. Betul. Yang atas ni sikat. Lepas tu kita jadikan karya. Menarik tak? Menarik. Okey, kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya yang kalau kat belakang tu cantik cikgu. Yang mana? Dekat belakang tu besar. Tak boleh tengok lagi. Allah, tak boleh. Kita nak bagi tengok belon. Baiklah cikgu. Belon. Cuba tengok kat sini. Kat belon ni. Okey, tengok kat sini. Jalinan dia macam ni. Setiap belon ada hasil jalinan yang berbeza. Kalau Mira sendiri yang nak lukis, nak warna untuk hasilkan jalinan ni mengambil masa yang lama. Betul, cikgu. Dan perlukan ketelitian. Tapi dengan kaedah gosokkan macam tu je. Begini saja. Begitu je. Sangat mudah cikgu kan. Dan cikgu menggunakan teknik gosokan tu cikgu, nampaklah imej-imej yang terbentuk. Ya, betul. Tengok ni. Tengok ni. Ni macam hadiah hari jadi tadi. Okey, comel dah. Comel lah cikgu. Okay. Kat sini guna sikat. Tahu tak yang dekat sini cikgu gosok guna apa? Saya rasa kan cikgu tu macam cuba. Okey, cuba cari. Barang di sini, mana? barang cikgu. Barang dekat sini je semua. Okey, saya tekalah menggunakan pinggan. Sini pinggan. Tet. Salah. Inilah bermaknanya selipar tadi. Wah, menggunakan belakang ataupun tapak selipar. Jadi cikgu gosok untuk hasilkan macam ni. Wah, tapi Mira, ya cikgu. janganlah guna selipar yang kotor. Ada pula kotor-kotor kat bawah ni pergi gosok. Kita Betul. jaga kebersihan. Ni selipar yang bersih, Betul cikgu. Dan cikgu, itu ialah hasil yang cikgu dah lakukan. Ada juga hasil yang murid-murid lakukan juga cikgu. Ya, betul. Agak-agak mereka lakukan gosokan menggunakan permukaan apa agaknya? Jom kita tengok. Kita tahu. Cikgu rasa dia guna
alat peralatan yang ada dalam rumah sebab sekarang kan PDPR. Dalam rumah, cikgu rasa dalam rumah cikgu dalam rumah. Nak tengok betul ke tak? Kita saksikan terlebih dahulu. Hai, nama saya Khalida binti Harinto dari SK Sultan Hishamuddin Alam Shah. Hari ini kita akan belajar teknik gosokan. Mula-mula kawan-kawan sediakan gambar atau lukisan sendiri macam saya. Kemudian ambil peralatan di rumah, letak di bawah lukisan ini. Macam ni sendok nasi mak saya. Cantikkan corak dia? Yang ini pula tikar mengkuang opah saya. Agak susah tapi sangat seronok kan kawan-kawan? Yang ini pula kotak serbaguna yang mempunyai corak ukiran bunga. Cantik kan? Maafkanlah ya berselerak sikit. Ini pula tempat letak tisu. Corak lubang-lubang lah. Wow, cantiknya corak ini. Dan ini adalah penapis teh mama saya. Alamak, habislah kalau mama saya cari. Saya dah nak siap dah ni kawan-kawan. Kawan-kawan boleh cuba buat di rumah ya. Tahun jagung, perlahan dayung, asal sampai ke ujung. Janganlah sanjung gaduh naik junjung. Payung, payung, simpan payung. Dipandang rendah setahun jagung. Perlahan dayung, asal sampai ke ujung. Janganlah sanjung gaduh naik junjung. Janganlah sanjung kaduk naik junjung. Ya, itu dia video daripada anak murid cikgu. Betul cikgu? Ya, betul. Murid tahun 1 yang bernama Khalida binti Harinto. Wah, kreatifnya. Okey, kalau Mira nak tahu, adik Khalida tadi menghasilkan gosokan menggunakan alat dan bahan yang terdapat di dalam rumah. Seperti tadi dengar tak dia ketawa? Guna semua dia ambil peralatan dekat dapur mak dia. Ya, Okey, betul. Dan saya perhatikan kat situ, anak murid cikgu iaitu adik Khalida mewarnakan, tapi imej yang diwarna tu cikgu daripada bunga raya. Bunga raya merupakan bunga kebangsaan. Bertemakan sambutan Hari Kemerdekaan pada bulan Ogos. Ada sikit lagu yang cikgu nak nyanyikan. Silakan cikgu. Sikit je tau. Sikit je. Kalau sumbang? Tak apa. Okey. Sedap je cikgu. Okey, kita cuba Tajuk dia Bahtera Merdeka. Silakan. Bonda senyum riang menerima Bahtera Merdeka. Wow. Baru nak tarik. Lepas kembali berehat, kita tarik sama-sama Okey. cikgu. Kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Putra putri sayang. Cikgu. Putra putri sayang sedang berjuang. Wah, sedapnya. Kita masih berjuang, Mira. Menentang apa? Menentang musuh yang tak nampak. Betul. Ya. COVID-19 cikgu. Okey cikgu. Indahnya suara cikgu. Jangan. Beralun-alun suara cikgu. Okey cikgu, tadi kan kita dah buat sedikit gosokkan. Kita buat penerokan supaya kita dapat kesan media mana yang bersesuaian. Betul. Tapi cikgu ambil apa yang Mira pilih. Mira pilih media apa tadi?
Saya pilih Pensel? menggunakan pensel warna. Jadi kita akan menghasilkan karya menggunakan pensel warna sebab masa penerokaan tadi Mira dapat kesan yang hasil gosokan menggunakan pensel warna lebih menarik dan jelas jalinannya. Betul? Betul. Okey, jadi cikgu ada sediakan untuk Mira Saya ada kek, cikgu. Satu template yang bertemakan hari lahir. Mira ada kek unicorn. Yeah. Cikgu punya? Cikgu ada topi hari lahir. Dua-dua cute. So cute. Okey. Betul. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, Mira Ya, cikgu. guna pelapik meja. Cikgu akan guna ataupun Mira boleh tukar-tukarlah nak guna yang mana. Okey. Okey, macam cikgu nak guna pinggan. Okey, langkah pertama jom Mira pun sama letak pelapik meja kat bawah. Dekat bawah. Okey, kertas kita, template kita dekat atas permukaan corak yang Mira nak. Okey, lepas tu ambil warna. Ambil tak kisahlah warna apa. Okey. Masa cikgu nak ambil warna oren. Cikgu ambil warna oren. Mira nak ambil warna untuk kek kan cikgu? Untuk Mira kek. nak ambil warna pink sebab Boleh. kek strawberry. Ya, okey. Okey, kita letak atas yang berjalinan ni. Kita letak. Lepas tu kita gosok. Jangan tak gosok-gosok. Cantiknya. Gosok. Gosok sampai habis cikgu. Gosok. Pakai stop. Alamak. Stop. Habis lagi cikgu. Dah sebab stop dah. kita tukarlah pula. Tukar warna ke? Ke Mira nak teruskan sikit lagi? Teruskanlah. Saya okey je. Okey, kalau macam tu, kita terus sikit. Sambung laju-laju. Cikgu kira sampai 5 je. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Stop. Okey, Stop. Tukar warna. Kita tukar warna lain pula. Macam cikgu. Mira, cikgu nak Mira guna pelapik meja je. Sebab kesan jalinan pada pelapik meja tu, tersasul-sasul. Sangat menarik. Cikgu nak tukar. Cikgu nak guna selipar. Cikgu ambil slipper, saya ambil pelapik meja tadi. Warna Okey. pun kita tukar. Saya ambil warna oren. Okey, cikgu ambil warna pink pula. Okey, boleh. Satu, lima. Lima. Satu, dua. Mula. 1, 2, 3, 4, 5. Alah. Saya Cikgu punya sudah. comot. Alamak, cikgu, kalau comot macam ni kan cikgu terkeluar daripada garisan, boleh ke cikgu? Biasalah, kita kan masih belajar. Kalau comot tu perkara biasa. Boleh ambil pemadam, lepas tu padam. Jangan takut untuk buat kesilapan sebab kita masih dalam proses belajar. Kalau kita tak buat salah, bila kita nak tahu yang kita nak betulkan kesilapan kita? Okey, kita tukar warna. Tukar warna lain. Tapi kan cikgu, saya ada satu soalan juga nak tanya Apa cikgu. dia? Saya perhatikan cikgu mewarna ataupun cikgu buat gosokkan tu cikgu daripada satu arah sahaja. Biasanya untuk tahun 1 cikgu akan ajar satu arah. Tetapi kita boleh mewarna pelbagai arah. Berpusar pun boleh, pelbagai arah pun boleh. Tapi kalau untuk tahun 1, cikgu banyak gunakan satu arah supaya dapat hasilkan karya yang menarik. Sebab biasanya tahun 1 kalau diwarna pelbagai arah dia jadi macam comot. Macam tu. Okey, kita teruskan. Mira nak tukar ke tak nak tukar pelapik meja tu? Biarlah saya warna ni je lah cikgu. Okey, cikgu nak tukar warna. Saya dah mula. Alah, kenapa laju? Cikgu nak guna ni penutup bekas ni. Oh, cikgu tukar tu kan? Saya pun nak tukar lah nak tukar cikgu. apa? Saya nak ambil pinggan. Boleh cikgu? Kalau Okey, saya ambil pinggan? boleh. Cikgu kan? Terima kasih Okey, cikgu. jom kita buat. Cikgu kira 5 juga. 1, 2, 3. Mula. 2, 3, 4, 5. Tak boleh. Alah. Tak boleh cikgu. Anak murid degil ni. Janganlah. Okey cikgu. Okey, nampak? Okey, cikgu. Kita terus lagi. Terus lagi. Okey. Saya tukar Sekarang warna ni boleh cikgu cikgu? bagi kelonggaran dekat Mira. Untuk berkarya, cikgu perlu bagi kelonggaran kepada anak murid. Cikgu tak boleh hadkan. Sebab nanti tak ada kreativiti dekat situ. Okey, sekarang cikgu bagi masa dekat Mira untuk hasilkan. Okey, boleh. Okey, ikut Mira lah. Mira nak guna bahan mana sebab kita tengah memanipulasikan media. Okey, sekarang cikgu pun nak tukar. Okey, cikgu tukar ya. Selipar. Kalau macam tu, saya ambil sikat lah cikgu. Okey, tapi Mira ni pinggan kaca. Saya pun takut cikgu kalau kan? pecah tu. Jadi kena hati-hati. Korang jatuh, Pecah, terlerai nanti kan. Okey, betul. Jom kita teruskan sikit lagi. Saya warna juga cikgu. Kita cuba. Okey, tak apa. Mira, yang ni cikgu tak kira dah. Okey. Sebab cikgu bagi kebebasan dekat Mira. Baik. Untuk menghasilkan karya. Teknik apa ya Mira?
Okey. Ni cikgu? Teknik apa? Teknik gosok? Ini ialah teknik gosokan. Pandai. Dan teknik gosokan ni pun sebenarnya ada banyak juga kan cikgu? Betul. Okey, pelbagai media kita boleh gunakan untuk menghasilkan gosokan. Okey. Di samping tu Mira nak Ya, tahu cikgu. tak? Mira sambil buat tu cikgu terangkan. Masa kita buat hasilkan karya ni kita sentuh-sentuh, jadi deria sentuh kita akan meningkat. Macam untuk murid-murid ataupun kanak-kanak yang baru lahir. Biasa kan kalau kita nak beli alat permainan mahal, gunakan peralatan dalam rumah pun tak apa untuk meningkatkan deria. Kalau kita tengok, kalau bagi dia sentuh, deria sentuhan. Baik. Kalau kita bagi dia tengok, maksudnya deria penglihatan dia akan lebih tajam. Tak perlu nak. Kalau kita berkemampuan, kita boleh beli peralatan permainan yang mahal untuk anak-anak. Tak salah jika kita berkemampuan. Kalau kita tak berkemampuan, gunakan apa yang kita ada. Betul. Okey. Asalkan pemilihan barang itu tidak membahayakan. Memudaratkan, tidak Betul, cikgu? mencederakan. Betul. Sepertinya gunting, janganlah takut kan sebab tajam. Tapi kalau masa dalam kelas, kita ada gunakan gunting. Perlunya pemantauan daripada guru. Kalau dekat rumah, pemantauan daripada Ibu bapa ataupun penjaga cikgu. Betul. Baik, cikgu, ini antara bahan yang kita gunakan. Mungkin ada bahan-bahan lain juga yang cikgu boleh cadangkan kepada ibu bapa. Mungkin ada ibu bapa yang sedang menonton juga sekarang, cikgu. Okey, kalau untuk ibu bapa biasanya untuk sekarang ni lah, situasi sekarang PDPR, biasanya kita akan menggunakan peralatan yang ada di dalam rumah. Tapi jika kita melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka, cikgu kadang-kadang bawa murid keluar daripada kelas. Maksudnya kita boleh buat penerokaan jalinan-jalinan yang ada pada di luar kelas. Contohnya pada dahan pokok. Padang sekolah? Padang sekolah banyak pokok. Jadi dahan tu kita boleh gosok kan. Lagi satu jalan. Jalan tar kan, jalan cikgu? tar. Lepas tu dinding. Lepas tu tingkap. Jadi kat situ ada jalinan-jalinan. Jadi tak semestinya aktiviti semasa bersemuka lah ya. Okey, kita buat dalam kelas je. Kita boleh bawa murid keluar daripada kelas. Cikgu pun ada sediakan video di mana video yang mana kita menghasilkan gosokan di luar bilik darjah ataupun di luar rumah. Agak-agak kan murid tersebut gunakan apa peralatannya? Adakah tingkap? Adakah dinding? Adakah jalan? Tapi ni bukan murid. Bukan murid. Kawan cikgu juga. Kawan cikgu. Jadi kalau macam tu, jom sama-sama kita saksikan, cikgu. Okey. Ayo kita saksikan. Itu dia video daripada anak murid cikgu. Dan saya tengok video tu, cikgu. Cantik sangat hasil seninya. Dan kita pun ada hasil seni yang kita dah siap kejap lah. Tak siap lagi. Tak siap lagi ke, Sikit cikgu? je. Dah cantik lah tu, cikgu. Awak cepat sangat. Hebat betul murid cikgu hari ni. Cikgu ni cantik dah. Mira, kita letak warna pun kena letak kemas-kemas. Boleh kita nak sepah-sepah? Tak boleh, tak cikgu. boleh. Kita kena jaga kekemasan. Okey, satu. Kejap. Okey. Saya pun nak tambah sikit lagi. okey. Supaya saya punya pun cantik Nak juga. lawan cikgu dah tu, nak lawan Bukan cikgu nak lawan dah tu. cikgu. Cikgu tetap nombor 1. Okey. Cuma saya nak macam cantik lah juga saya punya. Okey, cikgu Saya tunjuk cikgu Okey. Kita tunjuk sama. Sama-sama. 1, 2, 3. Tengok cikgu, tengok. Tengok Mira punya. Wah, cantiknya. Sangat cantik. Mira bertemakan kek hari lahir. Betul. Cikgu bertemakan topi hari lahir. Okey, kita tengok kat sini tadi kita belajar jalinan, betul tak? Betul, cikgu. Jalinan. Tengok pada karya Mira, ada jalinan yang kita dah buat aktiviti gosokan.
pada pelapik meja. Dah ada dekat kek dah sekarang. Ya, dan inilah cikgu kan. Ini daripada kesan lapik meja tadi kan cikgu? Betul. Nampak tak? Nampak dapat hasilkan kek yang sangat comel, sangat menarik. Ya, dan cikgu punya tu tadi cikgu gunakan senduk nasi. Betul cikgu? Betul dekat sini kat warna hijau ni cikgu guna senduk nasi. Nampak macam ada biji-biji. Cuba Mira sentuh. Saya sentuh cikgu. Sentuh. Sentuh. Ada rasa kasar tak? Tak ada Tak pun ada. cikgu. Jadi ni jalinan apa? Ini ialah jalinan tampak. Ya, sebab kita nampak tapi bila sentuh tak rasa apa-apa. Jadi Mira pun dah pandai dengan bahasa seninya. Kalau cikgu bagi TV ni, cikgu boleh bagi TV 6. Wah, hebatnya TV 6. Okey cikgu. Tadi kan cikgu cakap nak bagi TV 6, mungkin ada sedikit tips kepada murid-murid dekat rumah cara untuk mendapatkan TV 6 tu macam mana cikgu? Okey, untuk TP cikgu terangkan dulu apa maksud TP. TP itu ialah tahap penguasaan. Okey, sekarang peperiksaan dah dibatalkan. Jadi kita akan beri tahap TP. Ada TP 1 hingga TP 6. TP 6 merupakan TP yang paling tinggi. Untuk mendapatkan tahap penguasaan yang paling tinggi, murid perlu mengaplikasikan bahasa seni dalam menghasilkan karya. Bahasa seni nak kena cakap ke? Saya tahu. Saya tahu. Okey. Bahasa seni tu mungkin yang macam cikgu kata tentang jalinan. Itulah bahasa seni kan cikgu? Betul. Bila di akhir selepas kita menghasilkan karya, murid perlu membuat apresiasi. Membuat apresiasi ni murid perlu bercerita tentang karya. Macam tadilah. Okey, contoh cikgu bagi. Okey, saya menghasilkan bidang menggambar iaitu teknik gosokan. Terdapat jalinan yang ada pada karya saya iaitu jalinan tampak. Nampak tak cikgu membuat apresiasi menggunakan bahasa seni? Wow, itu caranya cikgu. Tapi kan cikgu, saya tanya juga, adakah warna memainkan peranan penting juga dalam karya seni kita cikgu? Macam warna kita guna ni? Okey, warna pun memainkan peranan penting sebab dalam bahasa seni kita ada unsur seni dan prinsip rekaan. Warna merupakan salah satu unsur seni. Tapi hari ini cikgu tak tekankan tentang warna sebab cikgu nak fokus pada jalinan. Nanti kalau cikgu tekankan banyak sangat bahasa seni, unsur seni, prinsip seni, murid pun jadi pening lah. Ada okey je cikgu. Bila saya tengok macam ni kan cikgu, ada motif bunga kan, flora dan sebagainya cikgu. Sebenarnya ada juga satu juga bahan yang kita boleh gunakan juga dalam teknik gosokan kita. Iaitu ada dalam poket seluar masing-masing. Iaitu duit shilling. Ya, betul. Duit shilling. Kalau macam dekat duit shilling tu ada 50 sen. Betul? Jadi bila kita buat gosokan, timbullah corak 50 sen. Lepas tu 50 sen, 50 sen, 50 sen, 50 sen. Jadi 100. Kan? Cantik nanti kan cikgu kan? Betul. Okey cikgu, kita dah faham dah dan saya kira cikgu pun dah terangkan juga kepada murid-murid dan ibu bapa yang menonton juga di rumah cara bagaimana nak mendapatkan tahap penguasaan 6. Dan juga cikgu dah terangkan tentang jalinan tampak dan juga jalinan sentuh. Betul. Dengan jelas cikgu dah tunjukkan satu persatu kan cikgu tentang penghasilan warna dan juga bahan-bahan yang berkesesuaian untuk kita menghasilkan karya seni ni. Okey cikgu, kalau macam tu boleh ke kalau saya minta izin untuk kita berhenti berehat seketika cikgu? Boleh. Boleh cikgu ya. Sebab tadi saya kan dah dapat TP 6. Okey. Disebabkan hebat, kita bagi rehat. Baik, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tanggal 31 bulan 8 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Ia pasti menjadi sejarah. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir bersama dengan Cikgu Siti. Cikgu,
Kita dah berada di segmen terakhir ni cikgu. Sekejap masa Betul. berlalu kan. Banyak dah yang saya dan juga mereka yang berada di rumah belajar daripada Cikgu Siti tentang cara yang terbaik bagi teknik gosokkan Betul. untuk mata pelajaran pendidikan seni visual. Di segmen terakhir ni kan cikgu, di tangan saya ini antara contoh karya seni yang kita boleh hasilkan melalui teknik gosokkan. Begitu juga dengan Cikgu Siti, cikgu. Betul. Cuma kat sini cikgu nak terangkan, selepas menghasilkan karya, kita perlu menghasilkan kemasan. Okey, macam tadi selepas kita hasilkan karya, nampak tak Mira pegang apa? Pegang frame gambar, betul? Betul. Jadi cara kita kemaskan ialah kita padam yang Comot-comot tu lah. comot tu. Lepas tu kita masukkan dalam frame. Macam frame ni, cikgu tak beli frame ni. Sebenarnya frame sijil cikgu. Ya Cikgu ke? guna semula. Wow. Sebab waktu PKP sekarang kita kan pergerakan terhad. Jadi kita gunalah apa yang kita ada. Tapi kan Mira, kalau cikgu bolehlah ada frame yang lama-lama. Kalau saya tak ada macam mana? Kalau saya boleh tolong cadangkan, mungkin kita boleh balut dengan plastik, cikgu. Boleh, tapi dengan ada cara lain. Cara lain. Apa tu cara tu, cikgu? Tengok Tara! Wah! Dia menggunakan kotak. Cikgu guna kotak je. Jadi cikgu gunakan kotak. Kita akan hasilkan seperti frame. Dan kita boleh dirikan dan kita boleh pamer. Selepas kita menghasilkan karya, kita perlu buat pameran. Jadi kalau untuk pamer, boleh tak kita nak letak atas meja macam ni je? Jangan. Macam mana orang nak tengok? Jadi kita ada macam ni memudahkan orang untuk melihat. Biasanya semasa pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka, kita akan memilih mana-mana sudut untuk pamerkan hasil karya murid. Kalau masa PDPR ni, murid boleh menghasilkan pameran di sudut rumah masing-masing. Lepas tu menghantar gambar kepada guru pendidikan seni. Ataupun boleh menghasilkan pameran secara digital. Oh, macam mana tu, cikgu? Maksudnya ialah murid tangkap gambar semua hasil karya, videokan. Lepas tu hantarlah kat cikgu. Bolehlah cikgu bagi TP. Itu orang kata secara visual lah, cikgu. Ya, betul. Secara dalam talian. Kita kena orang kata kita kena kreatif untuk menyelesaikan masalah. Masalah sekarang ialah kita PDPR. Macam mana kita nak atasi, nak buat pameran secara bersemuka tak boleh. Betul. Jadi kita kena kreatif. Dan bila cikgu kata dengan menggunakan kotak tu, mungkin cikgu boleh tunjukkan sikit caranya. Sebab saya tengok di bahagian depan tu macam ada lapisan, 2 lapisan, cikgu. Okey. Kalau macam ni, kita kertas tadi kan kita dah buat karya. Betul. Kita tampal di bahagian belakang kertas keras. Okey, cikgu buka lah. Okey, boleh, cikgu. Okey, nampak ni? Cikgu tampal. Wah, okey. Nampaklah seperti frame. Lepas tu ambil ni kotak. Okey, bila dapat kotak, kita tampal. Oh, begitu saja caranya, cikgu. Senang je. Tapi kalau kerja kita kemas, benda yang murah pun nampak Cantik. Dan sebenarnya frame ni pun kita boleh hiasi juga lagi. Kan, cikgu? Dengan rebel. Sebab cikgu dengan tak hiasan warnakan sebab cikgu nak bagi murid percaya yang cikgu guna kotak. Kalau cikgu dah bubuh wallpaper, cikgu dah hias, mesti cakap, alah cikgu tipu lah tu. Macam tu. Okey, tapi kan cikgu, saya tanya juga. Kalau tadi cikgu kata murid-murid kena menghasilkan satu pameran seni lah kan, betul. kerana PDPR sekarang ni. Jadi macam mana cara yang terbaik untuk mereka melakukan apresiasi seni tu, cikgu? Biasanya, okey, tadi cikgu dah ajar macam mana nak buat apresiasi. Apresiasi tu maksudnya murid menggunakan bahasa membentangkan hasil karya sendiri. Okey, kalau dekat rumah, pergi dekat mana-mana sudut yang cantik, yang kemas dan letak kamera, rakam. Wah, macam tu. Lepas tu hantar dekat cikgu sebab TP biasanya ada 4 modul. Modul penghasil karya, modul bahasa, modul apresiasi. Jadi ada 4 modul yang perlu murid kuasai untuk dan mendapat TP 1 hingga 6. Kalau boleh kita nak TP 6 lah kan. Betul. Kita mesti nak yang paling cemerlang dan menjadi yang paling terbaik juga, cikgu kan. Okey, dan Mira, tengoklah kat sebelah kita ni ada apa. itulah cikgu yang saya nak katakan tadi. Tengok je. Dan cikgu, bila kita dah habis belajar ni kan, cikgu, kita kenalah reward diri kita juga. Betul. Dengan manisan-manisan saya tengok kat sebelah ni kan. Tapi Pokemon macam mana nak makan? Itu nanti kita kena bungkus, bawa balik rumah, makan dekat rumah. Tak boleh makan beramai-ramai, cikgu. Rasa tak boleh ke? Jangan, cikgu. Kita kena basuh tangan dulu, baru boleh sentuh. Okey, cikgu, bila saya tengok ni kan ada kek, ada semua ni kan, cikgu. Saya nak ucapkan jugalah selamat hari lahir ataupun selamat ulang tahun kelahiran kepada semua. Ya, selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir pada bulan Ogos. Betul. Begitu juga dengan ibu cikgu. Ibu yang cikgu. menyambut hari lahir pada hari ini. Selamat hari lahir, Mak.
Cikgu Siti. Jom kita nyanyi nak. Nak nyanyi cikgu? Ya. Lagu happy birthday. Okey. Okey, lagu ini kita nyanyikan khas juga untuk ibu cikgu dan Ya. juga kepada semua penonton-penonton yang lahir menyambut hari pada lahir bulan pada Ogos ini. 8. Betul. Baik, terima kasih banyaknya Cikgu Terima kasih, Siti. Mira. Terima kasih juga kepada semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi semua. Didik TV KPM